Cool FM Suara Semasa bersama saya Linda On. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama dengan Ustaz Zarifi untuk saya punya bicara petang dengan topik kita hari ini iaitu menyambut Ramadan ketika PKP, apa yang kita perlu tahu. Jadi Assalamualaikum Ustaz Zarifi Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi. Linda, apa khabar? Alhamdulillah, bagus semua Ustaz dekat rumah sekarang Ustaz Ya, di rumah Linda, di rumah. Bukan meraung-meraung Ustaz tak ada raung-raung mana-mana. Oh, tak boleh kena tangkap nanti. Itulah pasal. Okey Ustaz, tahun ini ternyata merupakan sambutan Ramadan yang sangat lain daripada yang lain. Saya baca tahun-tahun lepas saya baca artikel macam contohlah selebriti berkahwin. Oh, tahun ini sambutan Ramadan saya berlainan sekali. Sebab saya ada anak, contoh. Ada tahun ini berbeza sebab saya ada suami. Tahun ini berbeza sebab saya sambut di kampung. Tahun ini berbeza sebab saya sambut di luar negara. Tapi tahun ini sangat berbeza sebab semua orang kahwin ke dapat anak ke apa, semua orang rasa perbezaan sebab adanya perintah kawalan pergerakan. Jadi mungkin Ustaz boleh mulakan dengan berkongsi kepada pendengar-pendengar dulu tentang bagaimana kita dari sudut emosi kita, dari sudut fizikal kita, mental kita, semualah untuk mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan dalam waktu PKP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Linda dan sahabat pendengar Cool FM. Betul apa yang Linda sebut tadi, Ramadan tahun ini sangat berbeza dengan tahun-tahun yang lepas. Pertama sekali, kalau bulan Ramadan dijangka malam ini penyimpan mohon besar raja-raja akan mengisytiharkan tarikh puasanya bila. Jangkaannya kita nyatakan besok jangkaannya. Selalunya malam ini dah mula kita bersalat Isyak di masjid ataupun di surau, kemudian kita akan sambung pula dengan solat sunat tarawih. Jadi yang berbezanya pada tahun ini, oleh sebab kita masih lagi berdepan dengan pandemik dunia COVID-19, kita masih lagi dalam PKP, jadi masjid dan surau masih belum beroperasi lagi. Masjid dan surau masih belum boleh beroperasi lagi, khususnya untuk solat berjamaah. Jadi itulah kelainan yang sangat besar, satu. Yang kedua, kelainan kita, kalau sebelum ini, kita Ramadan mesti meriah dengan bazar Ramadan. Jadi tahun ini bazar Ramadan tak ada. Jadi semuanya kena masak sendirilah di rumah. Apa juadah yang kita minat, semuanya kena masak sendiri. Jadi itu antara kelainan-kelainan yang kita semua berdepan, dan yang paling besar lagi yang kita mesti fikir ialah sekarang ini Malaysia dan seluruh dunia kita berdepan dengan wabak pandemik COVID-19. Jadi ini yang saya ingat kita kena register dalam minda kita, negara sedang berdepan dengan wabak. Kita sedang berperang dengan musuh yang kita tak nampak. Walaupun demikian, Linda dan sahabat-sahabat pendengar, bila Ramadan datang, kita mesti kembali kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa yang Rasulullah dan sahabat tunjuk? Yang pertama sekali, apabila masuknya satu Ramadan, mereka semua bergembira, berseronok dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ini perkara nombor satu yang mesti kita ada dalam hati kita menunggu detik Maghrib malam ini ataupun pengumuman pengisytiharan pada malam ini. Mesti kita menyediakan hati kita ini biarlah hati yang ada hati dengan Ramadan. Orang yang ada hati dengan seseorang, walaupun kalau orang kata orang tu tak cantik, tak handsome, tapi kalau orang tu kata dia ada hati, walau 1000 orang kata tak handsome, tak cantik, orang tu tetap kata handsome dan cantik sebab dia ada hati. Jadi begitulah dengan bulan Ramadan, kita mesti rasa seronok, gembira, bahagia kerana bulan Ramadan ialah bulan digandakan amalan ibadah, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mengejar satu perkara yang penting, iaitulah takwa dalam hidup kita. Kerana itu salafus salih. Salafus salih ini ialah orang-orang terdahulu, mereka yang beriman dan
orang-orang saleh terdahulu, mereka bila nak masuk satu Ramadan, Linda, mereka doa dengan satu doa. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadana li, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksudnya, Ya Allah, sampaikanlah daku ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan ya Allah, engkau terimakanlah segala amal-amal kami nanti apabila kamu jemput semula Ramadan kembali, ataupun apabila Ramadan kembali semula ataupun meninggalkan kami, maka Ramadan tinggalkan kami, dan kami doa supaya amal-amal kami lakukan sepanjang 30 hari di bulan Ramadan semuanya diterima sebagai amal-amal soleh. Terima kasih Ustaz untuk itu. Waktu Ustaz cerita tentang kalau kita sukakan seseorang, tak kira apa pun rupa bentuk dia, kita dah suka, orang lain cakap dia tak elok pun, kita suka, kita tetap suka. Itu menunjukkan kalau kita punya hati ini memang jatuh cinta pada bulan yang mulia ini, walaupun kita dalam musim PKP, walaupun terkurung dalam tempat mana sekalipun, sekecil mana pun bilik anda terkurung sekarang disebabkan perintah kawalan pergerakan, tapi cinta pada Ramadan kita terima dan kita sambutlah seperti mana kebiasaan kita menyambut bulan yang mulia ini. Kita besarkan bulan Ramadan ni Ustaz. Betul Linda. Baik Ustaz, untuk soalan yang kedua, kita nak tanya sebab mungkin kebiasaan untuk umat Islam pergi solat tarawih, ya. Dan ada tu memang tak biasa solat tarawih kat rumah. Bukan dia tak tahu macam mana cara nak solat, dia dah tahu, dah biasa pergi masjid. Tapi tak biasa solat tarawih kat rumah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit macam mana, sebab sekarang kita nak pergi ke masjid pun dah tak boleh untuk sama-sama berkumpul untuk melakukan solat tarawih. Jadi Ustaz boleh cerita sikit tentang solat tarawih di rumah Ustaz. Okey, Linda dan sahabat-sahabat pendengar, salah satu kita sebut sebagai hikmah Ramadan tahun ini, kita berdepan dengan, kita berada dalam tempoh PKP, iaitulah kita boleh solat sunat tarawih di rumah, sama ada kalau kita belum berkeluarga secara bersendirianlah. Tapi kalau kita sudah ada keluarga, isteri dan anak-anak, kita solatlah secara berjamaah. Baik, kalau kita tengok sejarah solat sunat tarawih ni, Linda, ya. Solat sunat tarawih ketika mana Rasulullah SAW lakukan pada zaman Nabi, pada malam yang pertama Nabi melaksanakan di masjid Nabi, dan pada waktu itu para sahabat adalah yang datang bersolat di dalam masjid Nabi, solat sunat tarawih. Kemudian pada malam yang kedua selepas Isyak, Nabi buat lagi solat sunat tarawih di dalam masjid. Jadi bila sahabat tengok malam yang pertama Nabi solat sunat tarawih di masjid, so sahabat-sahabat Nabi ni dapat info yang Nabi solat sunat tarawih pada malam pertama. Jadi malam yang kedua Ramadan tadi, para sahabat tadi makin ramai berkumpul di masjid. Malam yang kedua solat sunat tarawih dibuat juga di masjid. Kemudian bila masuk hari yang ketiga, makin ramai sahabat yang berkumpul. Masuk malam keempat, makin ramai para sahabat yang berkumpul di masjid Nabi nak salat sunat tarawih dengan Nabi. Pada waktu itu dalam hadis dinyatakan pada malam keempat itu masjid tak dapat menampung sahabat-sahabat yang datang ni, begitu ramai sekali. Uniknya pada malam yang keempat tersebut, Nabi SAW tak keluar ke masjid untuk solat sunat tarawih bersama dengan sahabat. Nabi tak keluar ke masjid. Jadi apabila sahabat ramai menunggu, Nabi tak keluar, jadi semua berasa sangat hairan. Esok paginya, hari yang kelima, Rasulullah kata apa? Nabi kata, Nabi tak keluar malam tadi untuk solat sunat tarawih di masjid sebab Nabi bimbang kalau Nabi keluar nanti turun wahyu daripada Allah mewajibkan ataupun memfardukan solat sunat tarawih. Nabi kata, aku bimbang kalaulah solat sunat tarawih itu difardukan ataupun diwajibkan kepada kamu, aku kesian kepada kamu, kamu tak mampu nak buat. Jadi tengok rahmatnya
Nabi, rahmatnya Nabi, kasihnya Nabi kepada kita, Nabi faham salat 5 waktu itu pun, ya, termasuk diri saya, kadang-kadang kita ada tertinggal sana sini kan. Cuba bayangkan kalau salat sunat tarawih diwajibkan. Ya Allah, nak habiskan 8 rakaat, nak habiskan 20 rakaat tu termengah-mengah kita kan. Baik, jadi nak ceritanya itu asal sejarah salat sunat tarawih. Yang kita salat sunat tarawih secara berjamaah di masjid ini, bagaimana asalnya? Dalam riwayat kata ada sumbernya Nabi buat secara berjamaah di masjid. Kemudian ia diteruskan ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Umar pada waktu itu yang memimpin negara mewajibkan ataupun membuatkan satu ketetapan umat Islam salat sunat tarawih di masjid. Sampailah yang kita buat sekarang ini. Jadi itu asal sejarahnya. Okey, malam ini permulaannya salat sunat tarawih jika diumumkan besok puasa, malam ini dah tarawih malam yang pertama. Jadi apa nak buat? Okey, salat sunat tarawih tidaklah sepayah yang kita gambar, tapi ramai yang bimbang, yang bimbang yang nak selawat tu, Linda. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Yang antara dua salat tu, untuk berselang dengan salat. Salawat tu yang orang bimbang, ya Allah, macam mana nak salawat ni? Okey, salawat itu ialah dua perkara yang berbeza. Tak selawat pun tak apa. Kalau selawat baik, ia tidak menjejaskan solat kita. Solat sunat tarawih seperti biasa sahaja, aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Kalau kita ini makmum mengikut imam kerana Allah, jadi kita solatlah 2 rakaat solat sunat tarawih. Selepas kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sampailah habis suratul Fatihah. Lepas tu nak baca surah apa? Kalau hafal surah yang panjang-panjang silakan, tapi tengok sama makmum di belakang mampu ke tidak kan. Nanti kita baca suratul Baqarah, beratlah yang di belakang ni. Okey, kalau kita boleh baca surah panjang silakan. Tapi kalau tak mampu nak baca surah panjang-panjang, ustaz saya hafal ni wadduha dengan li'ila fi Quraisy saja. Silakan, tak jadi masalah. Rakaat pertama wadduha wallaili idza saja. Kemudian habiskan rakaat pertama, bangkit pula untuk rakaat yang kedua, kemudian baca suratul Fatihah, baca pula surah lazim. Bacalah li'ila fi Quraisy. Maknanya jangan kita susah-susahkan. Salat sunat tarawih ni satu benda yang amalan yang mudah, dan ingat tarawih itu bermaksud salat yang rehat-rehat. Maksudnya jangan terkalut-kalut, janganlah kita tergesa-gesa. Linda. Okey Ustaz, supaya saya lebih faham, solat sunat tarawih setiap 2 rakaat beri salam. Minimum untuk orang solat tarawih ialah 2 rakaat, dan maksimum dia boleh pergi sampai 20 rakaat. Betul Ustaz? Ya, maknanya kalau yang dibuat, kita boleh buat 8 rakaat. Maknanya 2 rakaat, kemudian bagi salam, habis, bangun semula untuk 2 rakaat yang berikutnya. Maknanya kita habiskan 8 rakaat. 8 rakaat itu kita kata yang minimal lah kita boleh buat. Maknanya itu yang dianjurkan 8 rakaat. Kalau kita mampu lagi, kita sambunglah sampai 20 rakaat. Jadi solat sunat tarawih ni hukumnya ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksudnya sunat yang dituntut, sebab solat sunat tarawih hanya dilaksanakan ataupun disyariatkan ketika kita berada di bulan Ramadan sahaja. Bulan yang lain, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tak ada solat sunat tarawih. Jadi saya ketawa sebab saya tanya soalan pada Ustaz, minimum 2 rakaat. Okey, betul. Tapi betul lah kan, memang minimum 2 rakaat, tak boleh 1 rakaat, itu dah jadi witir dah. So ialah minimum dia 2 rakaat, tapi biasa orang buat 8 rakaat, maknanya 4 kali salam. Lepas tu maksimum ialah 20 rakaat.
Ya. 2 rakaat aja. Baiklah Ustaz terangkan tadi, ya Allah. Linda Okey, betul okey. Okey. Ustaz, Ya. sekejap lagi ni, sekarang lah ni saya tanya kepada Ustaz tentang bagaimana pula dengan zakat. Nak sebab sekarang ni kita dalam keadaan PKP ni Okey. Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkanlah sebab mungkin ada juga yang tertanya tentang pemberian zakat Ustaz. Okey, bagus soalan Linda ni. Tentang zakat ni elok kita war-warkan ataupun maklumkan awal kerana oleh kerana negara masih lagi berada dalam tempoh PKP. Jadi beberapa perkara kita kena patuhi untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Antara ialah kita kena jaga penjarakan sosial. Yang kedua, kita tidak bersentuhan, bersalaman untuk kita mengurangkan risiko. Jadi alhamdulillah pada tahun ini majlis-majlis agama Islam negeri-negeri di seluruh negeri mereka membuat beberapa kaedah. Yang pertama, zakat fitrah amat dialu-alukan untuk kita membayar secara atas talian, secara online. Macam kita bayar bil tu, ya para pendengar sekalian, bil elektrik, bil air, bil telefon. Jadi kita gunakanlah akaun-akaun perbankan online yang kita ada. Jadi kita membayar secara di atas talian. Jadi perkara ini kita boleh rujuk di majlis agama Islam negeri masing-masing. Contoh, kalau di wilayah persekutuan kita boleh rujuk di website ataupun Facebook Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Facebook Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kalau di Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, dan begitulah seluruh negara. Okey, mungkin ada persoalan juga Linda. Mungkin yang mana golongan senior, golongan veteran 60 tahun ke atas kan, mungkin dia kata, Ustaz, saya ni tak pernah guna lah sepanjang hidup saya perbankan atas talian ni. Kalau saya bayar bil memang saya pergi beratur lah sebab dapat resit tu lebih rasa puas. Dia kata lagi tu. Baik, kalau yang seumpama ini yang tidak mahir dengan perbankan atas talian, Majlis Agama Islam negeri-negeri juga menyediakan kaunter bayaran zakat secara pandu lalu ataupun drive-thru. Jadi ini juga kemudahan yang dibuat, maknanya kita menyerahkan duit zakat fitrah kita itu dan diberikan mungkin resit kepada kita, dan pada waktu tidak adalah salam dan sebagainya, itu memang tak adalah dalam tempoh ni supaya kita nak jaga penjarakan sosial. Jadi itu antara antara yang dibuat oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan kewajipan kita khususnya di bulan Ramadan ini, iaitu menunaikan zakat fitrah. Jadi walaupun kita dalam konteks pandemik COVID-19, PKP, ia tidak menghalang kita untuk menunaikan kewajipan kita. Kita gunalah saluran dan platform yang ada. Linda. Baik Ustaz, ini pengalaman saya berpuasa waktu PKP sebelum bulan Ramadan. Biasa saya ni puasa tak ada masalah Ustaz. Tak ada masalah. Saya sahur, tengah hari, petang, pagi saya tak ada masalah. Tak ada makanan ke, tak ada minuman, it's okay. Tapi waktu tempoh PKP ni Ustaz, saya puasa baru-baru ni. Ya Rabbi Ustaz, lain sungguh dia punya penangan tau Ustaz. Sebab sebelum ni kalau saya berpuasa tu, pagi-pagi kita keluar rumah, kita ada meeting, kita bawa kereta, kita lalu tol, isi minyak, kita borak dengan kawan, kita bekerja, petang balik, on the way sampai rumah, tak sempat sampai rumah, buka puasa dalam kereta. Kadang-kadang lupa nak buka puasa dalam kereta tu, macam, ya Allah, dah azan ke? Kan? Itu menunjukkan betapa busynya saya sebelum PKP, sampaikan saya tak perasan yang saya ni sebenarnya sedang berpuasa. Saya tak kisah langsung tentang lapar dan sebagainya sebab otak ni dipenuhi dengan kerja dan sebagainya. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz, tolong beritahu kepada pendengar-pendengar Cool FM semua, macam mana
uh, pendengar yang mungkin dia tak ada tempat lain nak pergi Ustaz. Pergi bilik air, dapur. Meja makan, pergi bilik balik, bilik TV, dapur. Jadi macam mana Ustaz Okey. nak kontrol diri, nak mengawal emosi tu, mengawal perasaan lapar. Ya Allah ya Tuhan, untuk pukul berapa lagi? Baru pukul 7, ya Allah lagi 20 minit. Macam mana ni? Tak boleh tahu kepada pendengar-pendengar Ustaz. Okey, betul. Linda sebut tu betul satu realiti. Sebab kita waktu kita PKP bermula sebelum esok, maksudnya sekarang dan sebelum ini sudah 3 fasa dah. Kita pergi ke peti ais, buka, boleh makan, boleh minum, kan? Kita boleh goreng apa-apa yang kita nak goreng, apa kita nak makan boleh makan. Tetapi kalau diumumkan esok puasa, sudah lain dah realiti kita. Okey, kerana itu apa yang saya nak kongsikan, ketua keluarga dan juga penolong ketua keluarga suami dan isteri mesti kreatif untuk membina ataupun membuat program-program di dalam rumah masing-masing bersama dengan anak-anak. Jadi di sinilah perlu kreativiti. Apa yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh susun jadual. Mungkin kita bangun untuk bersahur pukul 5 pagi. Tapi kalau para ibu, kaum ibu bangun awal lagi lah. Pukul 4 pagi kan, bangun dah masak sahur. Okey, jadi kita selepas sahur, apa yang saya nak kongsikan, waktu sahur, jangan terlupa selepas sahur, sebelum masuk waktu subuh, solatlah paling kurang 2 rakaat solat sunat. Sebab apa? Pada waktu itu, waktu yang mustajab, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepas sahur tidur terus. Sayang, waktu itu waktu yang sangat mahal. Lebih teruk lagi, subuh tak semayang. Ni problem. Jadi maknanya selepas kita sahur, kemudian kita solat 2 rakaat, berdoa, baca Quran sikit, kemudian kita solat subuh. Okey, selepas solat subuh, jangan tidur lagi. Elok kita boleh buat ialah mungkin kita boleh buat halaqah Al-Quran. Membaca Al-Quran sekeluarga. Suami, isteri, anak-anak, baca Quran ramai-ramai. Okey, kita faham baca Quran lepas subuh ni waktu yang sangat mencabar. Penat, letih. Okey, baca jangan banyak-banyak. Kalau kita boleh baca satu muka surat pun sudah cukup baik. Jadi cuba bayangkan kalau kita bermula daripada malam esok ataupun pagi esok, awal pagi esok, sampailah 30 hari di bulan Ramadan, paling kurang kita boleh baca Al-Quran 30 muka surat. Paling kurang. Itu paling minimum. Okey, selepas kita baca Quran secara berjamaah dalam keluarga kita, okey, lepas itu bolehlah kita bagi waktu rehat santai. Maksudnya nak tidur ke, nak berehat ke, okey. Okey, kemudian apa lagi kita boleh buat? Saya kira waktu kita berada di musim PKP inilah, sekeluarga duduk dalam rumah, kita boleh buat mengemas rumah, kan? Mungkin bilik-bilik store-store kita tu dah lama dah tak berkemas. Jadi waktu inilah kita boleh kemas, boleh susun buku-buku kita yang mungkin sebelum ni tak dapat kita susun dan sebagainya. Jadi saya kira Linda secara prinsipnya, secara umumnya, elok ketua keluarga dan pembantu ketua keluarga, suami isteri, secara kreatif buat jadual waktu yang semua ahli keluarga boleh ikut. Jadi bila ada jadual waktu, program harian sepanjang bulan Ramadan, kita kena buat satu ketetapan, semua ahli keluarga kena ikut. Janganlah buat jadual waktu tapi ayah relax je duk tengok phone, main WhatsApp kan. Jadi tak syok lah, tak best lah. Jadi sekeluarga kena buat, Linda. Maknanya isikan masa sepanjang hari sewaktu berpuasa tu dengan pelbagai aktiviti Ustaz. Antaranya baca Betul. Quran, of course lah sunat yang solat yang wajib, solat yang sunat, dan aktiviti keluarga untuk hilangkan fikiran kita yang kita sedang berpuasa dan tak boleh masuk ke dapur, lapar, dahaga dan sebagainya. Baik Ustaz, satu lagi soalan saya nak tanya. Sepanjang bulan Ramadan ni Ustaz, ada 30 hari. Ramadan adalah bulan yang mulia. Semua orang tahu bulan yang diagungkan, bulan yang mulia. Boleh tak Ustaz beritahu kepada pendengar-pendengar Cool FM, kalau-kalaulah ada hari-hari tertentu dalam bulan Ramadan, malam-malam tertentu dalam bulan Ramadan, yang kita mencari orang kata Ustaz, mencari waktu doa yang makbul,
contohlah ataupun waktu itulah that very moment itulah masanya untuk kita lakukan sesuatu ke apa ke Ustaz? Sepanjang 30 Ya. hari tu mungkin Ustaz boleh terangkan Ustaz. Okey, betapa hebatnya bulan Ramadan, sahabat-sahabat pendengar. Nabi SAW sebut kepada kita, "Lau ya'lamul ibad." Nabi kata, kalaulah seluruh hamba ni tahu betapa hebatnya bulan Ramadan ini, nescaya Nabi kata, la tamannal ibad. Hamba itu mereka amat mengharapkan Ramadan itu bukan sebulan 30 hari sahaja. Tetapi para hamba itu mengharapkan bulan Ramadan itu berlaku sepanjang tahun. Maknanya hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan Ibn Khuzaimah yang memberikan satu petunjuk kepada kita, bulan Ramadan bulan yang luar biasa. Kat mana luar biasa tu? Soalan ni Linda tanya. Yang pertama ialah bulan doa dimakbulkan Allah. Bila doa kita akan dimakbulkan Allah, para pendengar? Baik, kita rujuk pada hadis Nabi. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW kata, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watan la turad." Sesungguhnya kata Nabi, orang yang berpuasa itu doa mereka ketika mana hampir berbuka puasa, pada waktu itu doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang pertama petang ini, sahabat pendengar, setiap kali kita nak buka puasa, saat hampir waktu berbuka puasa, jangan bazirkan waktu itu dengan kita sembang kosong, bawang membawang. Tak nak. Apa yang kita buat? Iaitulah kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah doa. Minta apa saja pada Allah. Nak minta apa? Pertama, jangan lupa minta kepada Allah supaya kita ini kalimah akhir kita bila kita nak meninggal dunia nanti, kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu. Yang kedua, kita nak doa apa? Kita doa supaya dunia kita ini Allah permudahkan dan akhirat juga Allah permudahkan. Yang lain lagi, mintalah apa saja kepada Allah, khususnya kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Yang kedua, apa lagi yang hebatnya bulan Ramadan? Hebatnya bulan Ramadan iaitulah pada salat sunat tarawihnya. Dalam sebuah riwayat, Nabi kata, barang siapa yang bersolat sunat tarawih bersama imam, sehingga imam selesai menunaikan solat sunat tarawih ataupun solat malam tersebut, bermula solat sunat tarawih, pahala yang sangat luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu orang itu mendapat pahala orang yang menghidupkan malam Ramadan. Allah memberikan pahala, kata Nabi, orang itu telah menghidupkan malam Ramadan. Orang yang menghidupkan malam Ramadan ini, Linda dan sahabat-sahabat pendengar, apa kata Nabi? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan ibadat-ibadat, mereka itu akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saya, Linda, dosa saya begitu banyak sekali. Cumanya dosa ni dia tak melekat pada baju saya saja. Kalau melekat pada baju saya sekarang ini, tentu sekali tak ada orang yang nak dekat pada saya. Begitulah kita semua para pendengar, dosa kita begitu banyak sekali. Dosa pada ibu ayah, dosa pada Allah, dosa pada Rasulullah, dosa pada suami, dosa pada isteri, dosa pada anak-anak. Dosa kita begitu banyak sekali. Jadi, apa yang kita perlu sekarang ini dalam hidup kita tidak lain tidak bukan iaitulah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, sahabat-sahabat pendengar, kalau kita bekerja, ya, dalam buku rekod perkhidmatan kita itu ada satu tertulis kita pernah dikenakan tata tertib. Ya, tentu KPI sekali KPI KPI. Tentu sekali tak cantik rekod kita. Jadi tiba-tiba bos bagi tawaran, okeylah aku padamlah kamu punya kesalahan ni. Jadi kita jadi putih, rekod kita bersih. Jadi kita nak minta kerja di tempat-tempat lain pun akan dipermudahkan sebab rekod kita bersih. Baik, nak kaitkan kita dalam kehidupan sebagai manusia di atas dunia ini, kita tak terlepas daripada buat dosa. Jadi bulan Ramadanlah bulan untuk kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Itu dua perkara, Linda.
Itu dua perkara. Baik, Ustaz, terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa untuk saya Linda On dan juga pendengar-pendengar Cool FM sekarang ini. Dan kami di Cool FM mengucapkan kepada Ustaz Zarifi selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak buat keluarga. Semoga diberi kesihatan yang baik, dijauhi daripada sebarang wabak yang berjangkit sekarang ini. Dan Amin. Ustaz juga boleh tak Ustaz kalau minta Ustaz doa sikitlah Ustaz, sebab kita ni dalam masa yang sama nak menyambut Ramadan, kita happy. Dalam masa yang sama hati kita pun susah hati sekarang sebab dengan keadaan tak boleh keluar, dengan musuh yang kita tak, musuh kalau nampak depan mata is okay Ustaz. Senang kita nak lawan dia. Tapi musuh yang tak nampak depan mata ni yang lagi kita takut. Jadi Ustaz, silakan Ustaz, kalau boleh doa Ustaz sama-sama kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Zarifi. Assalamualaikum. Sama-sama Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.